Tapi setelah mengaji dengan tu guru yang memang ahli dia, oh baru rasa, oh lagu ni benarnya. Oh, dah berasa lah kemanisan dia tu. Memang kita nampak. Kalau tidak tak serah. Baca terjemahan gitu tak jadi apa. Itulah Bukhari. Ada jasa dia sangat besar. Syarah-syarah tu hak besar-besar tu pun. Pahala ni ada lagi syarah. Tak sudah lagi. Syarah dia tu. Jadi sebab apa? Sebab dia orang besar kan. Orang besar. Walau bagaimanapun dalam Bukhari ni ada juga maknanya orang-orang yang orang tidak setuju. Orang tidak setujulah dengan hadis dia tu, maknanya orang tidak setuju. Tak terima lah sebab dia ada juga. Walau bagaimanapun dalam hak sekian banyak hadis tu sikit sangatlah nak banding dengan hak lain-lain. Tetapi paling tinggilah kita kata, paling tinggi. Ada kurang gitu gini sikit sebanyak tu sebagai sifat manusia, tak boleh lari dah. Dia bukan Quran. Bukan Quran. Kalau Quran tu tak boleh lah Quran. Tak ada siapa dia berani nak takwil hak tu. Nak kata gini-gini. Hak ni ada lagi orang kata gini, orang kata gini. Boleh lagi. Tetapi sangat istimewa lah kita ni. Kemudian kita nak pergi kepada tajuk selagi pun. Orang ni panjang pula ni tajuk. Apa gayanya kena sekat ni lah dulu. Kena sekat ni. Kita berhenti sekat ni, insya-Allah kita akan sambung semula lah. Hak lagi tu. Cuma kalau ada, boleh kita bincang dalam masa yang ringkas. Kalau ada kemuskilan berhubung dengan hak saat ni lah, terutamanya, lagi baik kita bincangkan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa? Ya. Namanya selalu dibaca bila kisah Ammar ni, bila kisah penyiksaan ibu bapa dia tu, selalu disebut Ammar ni melakukan taqiyah. Kononnya seolah-olah sudah keluar akidah dan berjumpa Rasulullah. Adakah riwayat itu benar atau macam mana, kita jelas? Kedua kan berkenaan dengan ucapan salah kan. Bagaimana dengan penceramah selalunya bila memulakan ucapan memberi salah kepada orang Islam, lepas dia terjemah pula ke Melayu dan salah sejahtera kepada yang bukan Islam dalam majlis. Ya, yang pertama berkenaan Ammar tadi. Kalau nak kata Ammar ini dia mengamalkan taqiyah, itu sama sekali tak betul. Taqiyah maksud di sini tak betul itu. Taqiyah supaya Syiah amal lah. Sebab ajaran taqiyah ni diperkenalkan oleh Syiah sebenarnya. Itu tak betul sama sekali. Seperti yang dibawa dan diajarkan oleh Syiah itu tak betul taqiyah begitu. Tetapi berhubung dengan Ammar ini, pernah dia mengucapkan ucapan yang menyebabkan dia terlepas daripada siksaan, dan kira-kiranya dia mengucapkan sesuatu untuk menyelamatkan diri dia, hak tu ada, memang sahih pun. Bahkan disebutkan oleh ulama, ayat Quran illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hak tu berkenaan dengan Ammar bin Yasir lah. Mana kalau dalam keadaan orang ni ditekan sampai ke peringkat mati ni, dan disuruh dia mengucapkan ucapan kufur, kalau dia ucap tak apa tu. Sebab apa? Hati dia tu tetap dengan iman. Hati dia tu tetap dengan iman dalam keadaan ukriha, dipaksa. Jadi tidak jatuh, tidak rosak akidah dia tu. Ini salah satu pengajaran kepada kita. Ada juga sahabat yang tidak buat gitu. Macam Bilal, katalah ke mana-mana tu ahad semacam itu pun boleh juga. Kalau kita kurang pada tu, tak tahan, bolehkah kita turut dia? Ucapkan ucapan yang kufur lah kita kata. Dalam keadaan biasa ni jadi kafir kita kalau kata lagu tu. Bolehkah? Jawabnya boleh. So, ada jalan. Sahabat sudah buat lagu tu, dan Nabi SAW akui, Quran pun turun sebut kecuali tu. Ini dikecualikan, lagu ni dikecualikan. Jadi kalau begini, tak apa, tidak jadi terkeluar daripada Islam dia tu.
Ada dia pun sedih. Bila begitu dia pergi royak kepada Nabi SAW, lagu mana dia ni? Maka tunggu ayat tu. Tak apa, tu terkecuali. Pasal apa? Dia dalam keadaan terpaksa. Ini dua jalan lah kepada kita. Kita ni, misalnya kita berjual, kita kena rigak, kena nyanyi orang kafir. Ada di antara kita yang ni, zaman kemudian ni kan, zaman kemudian ni dalam sejarah disebut kan, Sayyid Qutb dulu. Sayyid Qutb rahimahullah, ketika dia diseksa, kuat benar lah seksa. Macam-macam diseksa. Dengan air batu, letak atas air batu lah. Paling teruknya anjing galak, dilepaskan. Kokoh dia, tubik perut ni. Tu Sayyid Qutb. Diseksa sampai begitu sekali. Orang suruh ubah pendirian. Nak mana dia? Dan dia tak menikah juga. Sayyid Qutb ni tak menikah, pak mati. Tak menikah. Boleh jadi dia ada hal dia sendirilah. Kalau menikah kan payah ke apa, kita tak tahu lah tu hal dia. Jadi dia boleh dengan keadaan. Seorang lagi yang diseksa juga, guru dia juga. Yang lapis kemudian sikit, tapi dia juga dengan Sayyid Qutb dulu. Seperjuangan juga, iaitu Muhammad Al-Ghazali. Tok guru kepada Dr. Yusuf Qardawi. Muhammad Al-Ghazali tu pun kena dia juga tu. Kena seksa juga. Dia tak tahan. Dia terima. Tapi terlepaslah dia. Keluar. Kalau mana dalam Islam ni pengajarannya, kalau sampai ke peringkat kita ni ucapkan kufur, kata-kata kufur pun tak apa lagi. Sekiranya kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terdesak gitu, dalam keadaan nyawa kita terancam. Apatah lagi kalau suruh buat benda-benda lain yang tidak mengancam begitu. Kita boleh. Itu atas masing-masing. Jadi macam Muhammad Al-Ghazali, lepas dia tak tahan dengan seksaan itu. Tapi ada hikmat juga. Bila dia tubik, dia boleh menulis, dia boleh banyak lagi buat kerja lain. Dan memang begitu. Dalam sejarah dia pun memang banyak menulis. Banyak ilmu yang dia cuah kepada orang Islam ni. Orang pun boleh dapat pengajaran banyak daripada dia. Dia boleh ikut tu. Kalau lah dia tu supaya saya ikut tu, boleh jadi dia mati juga. Ada hikmat masing-masing tu. Jadi itu tak apa. Memang dari segi Islam dibenarkan, dan itu tidak dipanggil taqiyah yang dimaksudkan oleh Syiah tu. Sebab kalau taqiyah yang dimaksudkan oleh Syiah lagu lain. Taqiyah lagu ni misalnya, tak ada kena-mengena ni dengan yang dia benarkan dalam agama ni. Syiah kata dalam kitab dia ni sendiri, Nabi SAW ambil air semaya, Fatimah anak dia, cucu air tu, cuah air, dia ambil air semaya. Akhir sekali dia basuh kaki. Mengikut Syiah, kaki ini tak boleh basuh kalau ambil air semaya, kena sapu. Kalau basuh dosa, kena sapu. Supaya kita sapu rambut, supaya kita sapu kepala, kaki kena sapu. Jadi dalam kitab tu, riwayat Syiah, dia kata Nabi basuh kaki. Pupuk dia lagu mana? Sumpah dengan ahli sunnah ni. Hadis ni dia sumpah dengan ahli sunnah. Dia nak lagu mana? Apa dia kata? Dia kata Rasulullah bertaqiyah. Dia kata. Itu jawapan dia. Taqiyah yang dibenarkan, kalau kita nak terima istilah tu, hak dalam Quran sebut illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau kita nak guna istilah taqiyah, hak yang mengancam nyawa, hak boleh. Sini tadi tak. Taqiyah, Rasulullah bertaqiyah saat ni, kenapa dia yang mengancam? Siapa dia ada? Siapa dia duk letak pedai tekuk dia nya, suruh basuh kaki tu? Tak ada kan? Bahkan anak dia sendiri, kalau mengikut Syiah, Fatimah tu pun Syiah juga. Dah kalau Syiah belakang, bawa molek baru sapu. Nak susuk ke siapa je? Nak sembunyi kepada siapa? Takut ke siapa? Mana ada terancam nyawanya? Tak ada. Tapi dia tak ada arah tu, dia kata Rasulullah taqiyah. Taqiyah sebab apa? Kalau kita kata ke dia kata taqiyah ni bagus. Misalnya dalam keadaan nyawa terancam, betul kan, sungguh lagu tu. Tapi masalahnya hak demo duduk ajar tu tidak gitu. Hak demo duduk ajar tu, antum ala din man katabahu a'azzahu Allah, wa man adha'ahu adhallahu Allah. Gitu dalam riwayat dia. Kamu mengikut agama yang mana siapa-siapa sebarkan agama tu, Allah akan menghinakan dia. Siapa-siapa susu, Allah akan memuliakan dia. Lagu tu agama. Kalau susu, Allah memuliakan dia. Kalau rakyat kat orang, Allah menghinakan dia.